الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah sirah kita. Kita sampai hari itu muka surat 88, tuan-tuan. Muka surat 88 kita berakhir dengan kisah An-Nadhr bin Al-Harith. Dan kita tutup hari itu dengan ayat dalam surah Luqman. Cuba tuan-tuan perhati ayat tersebut sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Ayat ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tujukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Harith, yang dia ni tuan-tuan, oleh kerana dia orang besar yang boleh melancung rata dunia, kaya orangnya, dia sanggup beli penyanyi-penyanyi wanita, artis lah kalau zaman kita pada hari ini, untuk pergi menyanyi, untuk bagi pergi menyanyi dakwah Nabi SAW, dengan tujuan yang dia buat begitu, nak bagi orang lalai, nak bagi orang tak dengar, orang tak mau pada Islam. Iaitu ayat tadi bermakna wa minan nas, di kalangan manusia ni ada jenis ni tuan-tuan, iaitu yang sanggup membeli. Beli ni maknanya dia sanggup buat keluar duit lah. Banyak mana dia tak kira. Beli apa dia? Lahwal hadith, hiburan-hiburan yang melalaikan. Pada zaman tu penyanyi sampai lah jenis-jenis ni tuan-tuan, dia tak habis-habis. Dia sanggup bayar, sanggup keluar duit, liyudilla an sabilillah, supaya orang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat tersebut kita tutuplah tajuk tersebut. Moga-moga kita ambil pengajaran lah. Hiburan-hiburan ni jangan sampai dengan tujuan tersebut. Okay. Kemudian kita nak teruskan lagi di bawah tajuk besarnya, apa yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk nak memastikan bahawa dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ni terhenti. Dia pun tak boleh tengok dah, sebab orang mana sekap pun dia duk nak masuk juga, dia nak pi juga kepada Islam. Jadi pelbagai usaha dilakukan oleh mereka. Malam ni kita nak baca di bawah tajuk mereka memberi tawaran menang-menang. Allah kata apa? Win-win. Kita nampak tak boleh makan dah dengan dakwah Nabi SAW. Daripada rugi semua, baiklah kita bertolak ansur. Mereka menawarkan diri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sampai ke peringkat dia kata ish tak boleh jadi lah, kita pergi bincanglah, kita terima bila tersembah bila Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ajak kita tersebut, tapi kita letak syarat. Iaitu syarat apa? Nabi pun kena setuju juga sembah Tuhan depa. Selama setahun. Kita pakat-pakat gilang-gilang
Macam buat penggiliran Menteri besar ke, Malaysia buat dah dulu kan, penggiliran Ketua Menteri di mana dia buat? Kan di Sabah ke pernah buat. Nak giliak-giliak. Ni bukan soal politik. Ni soal akidah, prinsip. Jadi mereka rasa kut-kut lah ni jalannya boleh nak menyelesaikan masalah. Sebab sebahagian daripada orang-orang Quraisy memang mereka tentang tu sungguh-sungguh. Sebab mereka rasa mereka betul dari sudut Nabi ni bawa perbalahan, bawa perpecahan. Perpecahan ni merugikan bangsa Arab, khususnya orang-orang Quraisy. Pecah dua, kita tak kuat nanti. Setengah tu sungguh-sungguh. Kan dia tentang tu saja-saja. Memang bagi dia ada sebab yang munasabah untuk dia lawan dakwah Nabi SAW. Dengan syarat Nabi SAW juga akan menyembah Tuhan-Tuhan sembahan mereka setahun selepas itu. Inilah kata giliak-giliak. Lalu turunlah surah Al-Kafirun, yang menjadi surah yang popular lah. Kita lah kalau baca surah ni lah. Dan memang pun surah ni memang sangat popular dalam agama kita ni kan. Kalau kita baca kita Al-Adhkar Imam Nawawi, sembahyang sunat ni sunat baca surah Al-Kafirun. Dengan rakaat kedua ialah baca Qul Huwallah. Semua tu surah-surah prinsip dalam agama kita. Sembahyang sunat hajat pun disarankan baca surah ni. Solat-solat kita ni kebanyakan banyak yang disuruh kita baca surah ni. Sebab Islam nak terap dalam diri kita ni prinsip dalam kehidupan kita. Kan mudah-mudah nak pergi hidup tolak ansur ni. Qul a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, qul ni makna dia pi habaq kat depa. Katakan, bagi tahu depa. Ni bukan soal nak giliak-giliak tadi, tapi ni soal prinsip. Bagi tahu kan orang-orang kafir yang menolak dakwah, menolak ajaran Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah sama sekali apa yang kamu sembah. Buatlah kamu mana pun, bagilah apa pun, bagilah tawaran apa sekalipun, aku tidak akan sembah. Aku tidak akan tunduk kepada permintaan kamu untuk aku menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun dengan cara penentangan yang ditunjukkan kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ni pun sama juga. Tidak akan tunduk, tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu juga kamu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Teruskan, sembahlah, buatlah hak tak baik, hak tak elok yang kamu nak buat tersebut. Waliyadin. Dan bagiku agamaku. Waliyadini. Waliyadin. Bagiku agamaku. Dalam bab ni tuan-tuan, saya nak baca kat tuan-tuan riwayat. Saya akan ringkas lah, tapi teringin juga nak baca hak kisah yang dicatatkan oleh para ulama berkenaan dengan penurunan surah ini dan tawaran yang diberikan. Ada dua ayat sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan isu ni. Sebab depa bukan usaha sekali hak nak bagi tawaran ni, tawaran supaya ada perbincangan lah, rundingan yang kita boleh buat. Yang pertamanya ayat dalam surah Al-Qalam turun kerana rundingan ni, cadangan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy ni, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim waddu law tudhinu fayudhinun. Kalau kita baca surah Al-Qalam, kita akan jumpa ayat ini. Waddu, mereka mengharapkan, mereka suka sangat. Law tudhinu, kalau kamu kendor sikit. Jangan kasar sangat, kena lembutlah sikit, janganlah sampai semua tak boleh. Lau tudhinu dengan makna kamu kena boleh terimalah hak depa tawarkan tersebut, iaitu tawaran depa supaya Nabi SAW juga sembah
apa yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Fayudhinun, maka mereka juga pada ketika itu barulah mereka pun sanggup juga untuk terima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ayat yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan isu ni, isu tawaran menang-menang, win-win ni yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Itu satu ayat. Hak kedua, hak tadi. Hak ni ada riwayat daripada Ibnu Ishaq, wa rawa Ibnu Ishaq bi sanadihi qala اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب بن أسد والوليد ابن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وكانوا ذوي أسنان في قومهم. Ada 4 orang pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang ada pengaruh besar lah dalam masyarakat orang Quraisy. Yang pertama Aswad bin Al-Muttalib, yang kedua Al-Walid bin Al-Mughirah, ketua kabilah Bani Makhzum, ayah kepada Al-Walid, Khalid bin Al-Walid. Umayyah bin Khalaf, tuan Bilal, juga pembesar Quraisy, anak dia nama Safwan bin Umayyah. Dan yang keempatnya ialah Al-As bin Wa'il, ayah kepada siapa nama ni, sahabat Nabi yang masuk Islam lambat ni, tak ingat pula nama ayah Al-As ni. Al-As bin Wa'il merupakan ketua Bani Saham. Depa ni lah masa Nabi SAW duduk tengah tawaf, Nabi pergi tawaf, depa sekat Nabi SAW tengah jalan. Depa kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud wa ta'budu ma na'bud fanashtariku nahnu wa anta fil amr. Muhammad, macam mana lah kami nak cadang kepada engkau supaya engkau juga mai sembah apa yang kami duk sembah. Kami sembah Hubal, berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah ni. Mailah dalam majlis-majlis kami kan, mai duk sama. Kami buat apa, hamai duduk saja pun tak apalah, yang penting hadir bersama, tunjuk kata mau juga bertolak ansur. Dan kami pun akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, jadi kita bolehlah bertolak ansur dalam perkara ini. Fa in kana alladhi ta'budu khairan mimma na'budu mimma na'bud kunna qad akhadna bihadhina minhu. Kalau betul lah ajaran hak kamu bawa tersebut, kami pun ada juga pahala boleh sikit. Dan kalau hak kami betul, kau pun boleh dapat juga pahala hak kami buat ni. Maka pada ketika itulah, kata Ibnu Ishaq, turun ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, yang berakhir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan prinsip yang sangat jelas dalam Islam. Kalau benda tu memang benda karut, tak ada ruang langsung, kita kena kata lakum dinukum waliyadin. Buatlah. Dan nak buat macam mana, larang pun tak dengar juga, lah buat. Nak buat hak tak elok, tak sadut kata apa dah. Nak kata lagu pun mereka nak buat juga, habang tak baik pun, habang salah, habang tak betul pun, mufti buat keluar kenyataan pun, tak apa nak buat juga, buat. Nak kata apa lagi, dia takat boleh boleh larang ya. Dah tak boleh ke, buat. Kita tak ada kuasa pada benda-benda yang kita tak mampu buat apa, kita kata lakum dinukum waliyadin. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Tunggu Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang punya kuasa untuk nak bagi hidayah dan sebagainya, tuan-tuan. Itu satu usaha, bentuk-bentuk tentangan usaha yang dilakukan oleh orang Quraisy. Yang penting mereka tak mau dakwah ni diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, tuan-tuan, yang seterusnya? Yang ke-6 ni kot, no? Kalau nak baca nombor ni, nombor ni saya pun tak apa nak ingat ni. Nombor 6. Betul ya, 6 Roman ni. Iaitu mencabar. Ni antara lagi usaha depa. Mencabar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan mukjizat. Sebenarnya ada tuan-tuan mukjizat yang bila depa minta Nabi buat, ada, bukan tak ada. Tapi depa sebenarnya cabaran-cabaran yang diberikan kepada Nabi itu bukan kerana depa nak beriman.
Sebenarnya nak persenda, Arab kata al-istihza. Tujuan mereka sebenarnya mereka tak mau beriman pun. Itu sebenarnya sebab yang kita boleh faham kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak tunaikan tuntutan mereka, tuan-tuan. Ada banyak sebenarnya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menggambarkan tuntutan-tuntutan ini. Cabaran-cabaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Salah satunya yang kita nak baca pada malam ni, tuan-tuan. Mereka meminta Nabi SAW menukarkan bukit Safa menjadi emas. Sampai tahu tu. Minta tu bukit Safa nampak dah tu. Lah kalau betul-betul nak bagi kami beriman, tukar bagi jadi emas. Apa lagi hal lain yang mereka minta kepada Nabi SAW selain hak kita nak baca saat lagi ni? Mereka kata kat Nabi SAW, kami pergi dah, dia kata ke Syria. Syria ni kalau tuan-tuan pergi, subur, pokok-pokok saja. Ada sungai-sungai yang cantik-cantik, lawa-lawa. Itu di Syria. Kalau pergi Iraq pun sama juga. Kawasan-kawasan tu dia tidak sama dengan di Mekah. Mekah memang kawasan padang pasir. Apa pun tak ada, berbukit-bukit pula lagi kawasan tersebut. Jadi mereka minta kat Nabi SAW antaranya selain daripada hak ni tuan-tuan, mereka minta kat Nabi supaya bagi jadi Mekah macam tu. Bagi tumbuh pokok-pokok, bagi ada sungai, bagi ada air terjun, mereka nak macam tu. Padahal mereka minta tu sungguh-sungguh ke? Dah. Bukan nak beriman pun saja. Nak abang kata Nabi tak boleh buat dan dia bukan Nabi, kami tak percaya kata engkau Nabi dan Rasul wahai Muhammad. Pelbagai tuntutan dikemukakan. Tujuan mereka hanyalah untuk mempersenda baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu sebab sebenarnya di sebalik cabaran dan tuntutan yang dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka hatta, kami tidak akan beriman sekali-kali. Buat lagu mana pun, bawa mailah apa pun, tu depa nak abang, depa bukan nak beriman. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehinggalah engkau boleh pancarkan air sungai-sungai di Mekah ni, macam di Syria, macam di Syam, macam di Iraq, tempat-tempat kami nak bagi jadi lagu tu baru kami nak beriman. Tapi dak, sebenarnya lan nu'min, kami sekali-kali sampai bila-bila pun kami tak percaya. Ni perangai buat-buat hak jenis tak mau beriman ni. Hang buat apa pun dak, dia tak mau tengok kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu sehingga engkau memancarkan bagi kami mata air daripada bumi. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ataupun kalau boleh buat kami ni, dia kata pula. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni bukan orang kaya. Nabi bukan orang kaya. Jadi kalau boleh, kami nak engkau bagi engkau sendiri tu ada kebun-kebun. Sebab kami, orang-orang kami ni yang duk lawan kamu ni orang kaya-kaya. Macam Al-Walid bin Mughirah, dia punya kebun-kebun dia, tuan-tuan. Daripada Mekah tu sepanjang jalan, start daripada tempat boleh tumbuh tumbuh-tumbuhan ni sampai Taif, hak ni kebun dia, hak ni tanah dia, yang ni pun hak dia juga. Jadi depa nak Nabi pun lagu tu juga, kena jadi orang kaya, orang yang ada kebun-kebun, tanam-tanaman hak hebat-hebat ni. Min nakhilin, daripada nakhil ni ialah kurma, pokok kurma. Wa inabin, inab pokok anggur. Nak kebun anggur, hang engkau sendiri Muhammad kena ada lah. Dah nak dakwah ni kan mesti orang kaya-kaya. Ni sampai apa pun tak ada, nak ajak kami masuk Islam lagu mana? Fatufajjiral anhar, dan lepas ada kebun-kebun tersebut pula, ada kebun anggur, ada kebun kurma, ada kebun tu, kebun ni, kami nak tengok pula di kebun-kebun kamu tu, di celah-celah kebun kamu tu ada sungai-sungai yang mengalir di sana. Kemudian engkau mengalirkan
sungai-sungai daripada celahnya dengan air yang deras. Jangan kita tengok pergi ikut belah-belah apa, belah Yan kan, tuan pergi ke belah-belah Gunung Jerai tu, kami nak tengok lagu tu. Ni semua cabaran yang diberikan ni bukan cabaran untuk nak masuk Islam, tapi sebenarnya ialah cabaran nak pelekeh dakwah Nabi, nak mempersenda dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au tusqitas sama. Ni nampak tuan-tuan tengok. Ataupun kalau hang tak boleh buat semua tu, tengok langit atas tu, bagi jatuh langit tu sekepin-sekepin mai kat kami. Dan Nabi SAW duk gambarkan hari kiamat nanti akan terjadi. Bila berlaku kehancuran alam ini, langit-langit ni akan runtuh. Bukit bukau, gunung ganang, matahari, bintang-bintang. Ayat-ayat Quran semua cerita yang tu. Tu bagi jatuh mai langit mai atas kami. Au tusqitas sama. Kama za'amta, seperti mana yang engkau dakwa kepada kami. Kisafan, sekepin-sekepin bagi jatuh. Kami nak tengok ni. Itu nak masuk Islam kan tak mau tuan-tuan ni. Sebenarnya dah pun ni semua ayat-ayat yang menunjukkan bahawa cabaran-cabaran dakwah yang diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan senang nak menyampaikan dakwah. Kami baru ni tuan-tuan minggu ni 20 berapa hari bulan ni 23 24 buat program dengan pelajar-pelajar UK Universiti Melayu, bakal-bakal ustaz-ustazah tu main buat program dengan Yayasan Amal. Jadi kita buatlah program yang dulu zaman saya zaman saya duk terlibat di Sabah dulu, duk buat program dakwah ni. Kita nak tahu tuan-tuan, rasa susah ke senang nak pi habaq kat orang Islam ni. Cuba try jumpa orang bukan Islam, ajak dia masuk Islam. Tuan-tuan boleh bayang, susah bukan main. Kita nak pi tu terketang-ketang. Kami buat di apa dia dekat hak ada McDonald tu, apa dia panggil bang tu, kawasan tu lah, ada simat apa semua situ tu, apa Sungai Tani lah. Ada pelajar apa ni, Aman Jaya, bawa ada 40 orang pelajar-pelajar main sini. Kebanyakannya orang-orang Sabah Sarawak pun ada, orang sini pun ada juga, banyak yang Sabah Sarawak. Jadi salah satu program kita buat ialah street dakwah. Lepas dalam tu kita bagilah risalah-risalah tentang Islam. Kita nak sebang pada orang bukan Islam, tapi kena pergi jumpa mereka. Minta masa 2-3 minit, kemudian tanya isu Palestin dulu sebagai pembuka bicara, kemudian ajak dia menerima ajaran Islam. Dia kata bukan senang. Dan memang bukan senang tuan-tuan. Nak pi tu puas gostan lah. Pi lagi hak tak mau dengar, hak yang marah pun ada. Tapi sebenarnya penting. Pasal apa kita bagi risalah tu, dia tolak pun kita bagi risalah sekepin. Dalam tu ada cerita tentang Islam. Dia baca, tengok dia duduk tulis tu, duduk pegang kertas tu kan. Kenapa anda perlu tahu tentang ajaran Islam? Korang dia baca dah. Tapi banyak juga yang respon bagus. Dia pun tak pernah lah kami dicerita tentang Islam. Tapi nak beritahu tuan-tuan, susah nak tahu, susah ni nak sampaikan, kena try bercakap. Latih anak-anak muda ni supaya dia kena bercakap dengan orang bukan Islam. Dan saya pun ada pengalaman dulu. Tambah kalau tengok hak pakai salib besar-besar kan, kita nak pi tu bahasa macam boleh ke ni? Pi tak tahu mana pun, harap salib besar kan, padahal dia tak tahu apa pun tentang agama dia tu. Sekurang-kurangnya dia pernah diajak untuk tahu tentang Islam, dan kita ajak dia untuk kenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat satu risalah, dalam tu ada kata-kata Mahatma Gandhi dalam buku ni kan. Mahatma Gandhi dia bagi pandangan dia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia puji Nabi Muhammad. Gambar Gandhi besar-besar tu, jumpa orang-orang India, bagi tu dia tengok gambar Gandhi ni. Sekurang-kurangnya kita tanya dia, kalau Gandhi pun baca sirah Nabi, baca tentang ketokohan Muhammad bin Abdullah, tidak maukah dia juga mengenali insan istimewa ini? Sepatah dia lah tuan-tuan, dia harapan kita semoga dia terdetik, kena tahulah siapa Muhammad ni kan. Kalau Gandhi boleh kagum dengan Muhammad, takkan dia tak mau kenal langsung siapa itu Muhammad bin
Abdullah. Itulah kita cuba buat ni. Nak bagi rasa hak susah ni lah. Memang rata-rata pelajar ni bila kita temu ramah apa? Oi, bukan senang ustaz no. Semua kita lagu tu. Susah tu. Hak tak mau dengar langsung pada tengok-tengok tak mau. Bukan mudah kerja ni. Sembang boleh main ceramah ni senang tapi nak pi beradab tu pi try kali tuan-tuan. Mana dia asal ni? Ayat Quran kita baca takbir. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan. Au ta'tiya billah. Tu lagi kan? Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Mana dia terjemahan dia? Atau engkau jatuhkan daripada langit berkeping-keping atas kami sebagaimana yang engkau dakwa, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami saksi. Dalam dia kata nak suruh sembah Allah, bawa mai Allah Ta'ala kami nak tengok. Tu dia ambil tahu tu. Bawa malaikat, ada malaikat Jibril, kata Jibril yang menyampaikan wahyu, bawa mai Jibril tu kami nak tengok lagu mana rupa dia. Tu tanya tu bukan tanya nak masuk Islam. Sebenarnya tanya tu untuk mempersenda dakwah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Au tarqa fis sama. Ataupun Nabi kita tuan-tuan duduk rumah siapa? Lepas menikah Nabi pergi duduk rumah Khadijah. Nabi ada rumah sendiri lah. Kalau boleh bagilah hang yang nak bawa dakwah ni kan, bagilah hang kurang-kurang ada rumah besar ke sebuah rumah kena min zukhruf, daripada permata, daripada batu-batu, daripada ni lah logam-logam yang mahal ni. Ataupun kalau tak boleh lagu tu, au tarqa fis sama, ataupun hang naik ke langit terbang kami nak tengok. Itu semua adalah bentuk-bentuk penghinaan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Walan nu'mina li ruqiyyika, dan kalau engkau boleh naik ke langit tu pun kami tak percaya juga, dia kata. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, sehinggalah engkau naik ke langit tu, ambil Al-Quran, kitab apa yang Tuhan turunkan, bawa mai ke kami nak baca. Qul, lalu bila Nabi dipersendakan oleh orang-orang Quraisy dengan macam-macam yang kita dengar tadi ini, Allah kata kat Nabi, qul, katakan kepada mereka, subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Maksudnya Allah Ta'ala boleh buat. Subhanallah ni maknanya kita mensucikan Allah daripada kelemahan. Kata Allah tak boleh buat, kalau Allah nak bagi, Allah boleh buat. Dan ni tuan-tuan, Allah boleh buat. Itu makna subhanallah. Katakan Allah, kita nafikan Allah ni maha suci daripada kelemahan. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat tuntutan kamu tersebut. Hal kuntu illa basyarar rasula, cuma aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai manusia. Aku disuruh sampaikan kepada kamu sahaja. Aku ni manusia biasa Aku kan boleh paksa Allah Ta'ala nak buat apa yang kamu tuntut tu. Itu ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab sirah ni, dalam Ar-Rahiqul Maktum, dalam kitab-kitab lain, semua menyebutkan Nabi bila depa tuntut Nabi taklim, Nabi kita, aku sabar dengan kamu, aku akan tunggu sampailah kamu beriman. Ataupun ikutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala nak putuskan, apa nak jadi antara aku dengan kamu. Aku ditugaskan untuk kerja aku dakwah, habaq tang mana Allah bagi satu dua mukjizat yang kamu boleh tengok. Nak paksa Allah Ta'ala, dah, itu bukan kerja aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang terakhir malam ni tuan-tuan, ni antara lagi usaha depa lagi. Fikir macam-macam, dia jahat ni tuan-tuan, dia fikir macam-macam. Idea kok nusak lagi, main idea kok ni, jahat pun banyak juga idea ni. Ni idea seterusnya pula tuan-tuan. Depa nak buat macam mana nak kalahkan Nabi, tak mau terima dakwah Nabi. Depa main pula idea, depa kata di Madinah tu ada ahlul kitab. Ada orang Yahudi yang membaca tentang kitab-kitab terdahulu. Lah kita minta tolong mereka pula. Mereka tu lah. Idea baru pula nak pergi minta bantuan ahlul kitab. Ni pun saya bawa sikit ni. Kita baca lah sekali dalam kitab lain tuan-tuan.
meminta bantuan ahli kitab di Yathrib. Sebab di Yathrib ada orang Bani Qainuqa' dan Yahudi Bani An-Nadir dan juga Bani Quraidah, yang merupakan keturunan mereka ni sebahagiannya tu bersambung-sambung sampai Nabi-Nabi yang terdahulu. Tahu semua tu. Minta bantuan mereka. Betul ke ni Muhammad ni dakwah ni kan? Mereka pergi ke Yathrib, Madinah, menemui ahli kitab, bertanyakan tentang kebenaran dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi meminta agar ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara. Satu, tentang Ashabul Kahf. Yang kedua, tentang kisah Dzulqarnain. Dan yang ketiga, tentang ruh. Ni 3 benda yang dipapi minta daripada papi sana. Dan ahli kitab kata, lah kalau betul dia Nabi, nak tahu dia betul tak betul, balik tanya dia tentang 3 perkara ini. Jadi dengan sebab itulah turun surah Al-Kahfi. Ringkas sangat pula saya sebut tuan-tuan. Mari kita tengok dalam riwayat ni. Dalam kitab ni saya baca ni, As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Qur'ani wa Sunnah, Dr. Muhammad bin Muhammad Syahbah. Orang Quraisy mereka hantar 2 orang utusan mereka untuk menemui tokoh orang-orang Yahudi, ulama-ulama Bani Israel di Madinah. Satu, mereka hantar An-Nadr bin Al-Harith. Dalam cerita sebelum ni tu tuan-tuan. Yang kedua ialah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ni 2 orang ni dihantar untuk menemui orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Wa qalu lahum, orang-orang Yahudi depa lah yang minta untuk tanya tentang 3 perkara ini tuan-tuan. Mana dia asal? Ni saat ni kata-kata depa kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Innakum ahlu Taurah, kamu ni ahli, orang yang alim tentang kitab Taurat. Wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadha, kami mai jauh-jauh ni nak jumpa dengan kamu ni untuk kami nak dapat berita yang sebenar tentang Muhammad yang sedang duk dakwah, duk ajak kami kepada ajaran dia ni kan. Jadi faqala lahum ahbaru al-yahud, para pendeta-pendeta Yahudi ni suruh depa tanya tentang 3 perkara ni. Saluhu an thalathin, tanya dia tentang 3 perkara. Na'murukum bihin fa in akhbarakum bihin fa huwa nabiyyun mursal. 3 benda ni kalau dia boleh abang, dia boleh ceritakan kepada kamu, memang betul dia Nabi. Wa illam yaf'al fa huwa rajulun mutaqawwil, tapi kalau tidak, dia tak mampu, maka dia ni pemohong, tak boleh percaya. Saluhu, yang pertama sekali, tanya dia tentang fityatin, tentang beberapa orang pemuda. Zahabu fid dahril awal ma kana min amrihim, kisah tentang Ashabul Kahfi itulah. Beberapa orang pemuda di zaman dulu ni yang kisah dia bagilah sedikit gambaran kepada orang-orang daripada Mekah ni. Apa cerita mereka? Fa innahu qad kana lahum amrun ajib, kerana mereka ni telah terjadi kepada mereka peristiwa yang sangat ajaib. Wasaluhu an rajulin tafa masyariqal ardi wa magharibaha ma kana naba'uh, dan tanya dia tentang seorang lelaki yang telah mengelilingi dunia ni, dia menguasai dunia ni, timur dan barat. Apa cerita dia? Wasaluhu anir ruh, dan tanya dia lagi tentang ruh. Apa itu ruh? Mahiyah. Jadi bila dia balik tuan-tuan, An-Nadr bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayyid pilah jumpa orang Quraisy, ceritalah apa yang telah disampaikan kepada mereka oleh orang-orang Yahudi. Mereka pun terus pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Muhammad akhbirna, wahai Muhammad, beritahu kami.
Fasa'aluhu amma amaruhum bihi. Apa pun sebutlah satu-satu apa yang telah disebutkan tadi. Nabi SAW, tuan-tuan, bila ditanya soalan-soalan ni, Nabi terus kata lagu ni, tuan. Nabi kata, ukhbirukum ghadan bima sa'altum anhu. Tak apa, Nabi kata, esok mai jumpa aku akan bagi jawapan kepada kamu. Walam yaqul insyaallah. Tapi Nabi tak sebut insyaallah. Fansarafu anhu, depa pun balik. Wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailat. 15 hari, 15 malam. Tiap-tiap hari dia mai tanya Nabi, la yuhdithu Allahu ilaihi fi dhalika wahyan wa la ya'tihi Jibril. Allah tak turunkan wahyu kepada Nabi. Jangankan wahyu tak turun, Jibril pun tak mai jumpa dengan Nabi SAW dalam tempoh 15 hari tersebut. Tidak ni boleh kata sedia-sedia Jibril akan datang jumpa Nabi SAW. Depa mai tanya Nabi, Nabi kata wahyu tak mai ke aku. Jibril pun tak bagi tahu aku. Lusa mai pula, mana jawapan? Nabi kata wahyu tak turun. Sampai tuan-tuan pada ketika itu, tuan-tuan bayangkan orang Islam yang dah beriman ni semua dah pucat. Termasuklah Nabi SAW pada ketika itu sangat sedih, bimbang. Kaum dia akan tolak dia kerana peristiwa ni, sebab Nabi tak boleh nak bagi wahyu. Nabi tahu betul yang dia bawa ni, ajaran ni benar. Bukan baru setahun dua bawa dakwah ni. Wahyu duk turun sedia-sedia, duk jumpa Jibril dah. Tapi tiba-tiba yang pada masa kita perlukan berita daripada langit ni, tiba-tiba tak mai. Jibril pun tak ada berita apa, sunyi sepi. Susah hatilah Nabi pada ketika itu, tuan-tuan. Hatta arjafa ahlu Makkah, sehingga bergegar Mekah. Maksudnya bergegar ni ialah orang-orang Mekah ni masa tu bergegar, goyah habis keimanan sebahagian yang mungkin baru nak percaya kepada dakwah Nabi SAW. Wa qalu, dan pada ketika itu orang-orang kafir Quraisy ni dengan bangga sekali lah, dia berkata, wa'adana Muhammadun ghadan. Muhammad janji kat kami, hari kami pi jumpa dia tu, dia kata esok mai jumpa aku buat bagi tahu hangpa jawapan dengan yakin sekali. Wal yaum, hari ni dia berkata dah masuk 15 hari 15 malam dah, apa pun dia tak habaq kepada kami, kepada kita semua. Dia rasa dia menang lah. Masuk lepas 15 hari, tuan-tuan, barulah Jibril datang kepada Nabi SAW membawa wahyu dengan turunnya surah Al-Kahf yang kita duk baca tiap-tiap hari Jumaat. Mula lagu mana, tuan-tuan? Alhamdulillah. Mula alhamdulillah dulu. Nak abang, tuan-tuan, perasaan Nabi pada ketika itu kan, ya Allah, tak tahulah nak abang waktu dalam sangat tertekan pada tiba-tiba mai jawapan. Jadi alhamdulillah yang diungkapkan di awal surah tu menggambarkan segala-galanya. Rasa leganya Nabi SAW pada ketika itu. Alhamdulillahilladzi anzala, hilang dah ayat Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Awal surah menggambarkan perasaan Nabi pada ketika itu, tuan-tuan. Nak begitu tugas Nabi, sampaikan dakwah, bagi berita gembira kepada orang yang beriman, bagi berita peringatan neraka kepada orang-orang menolak dakwah,
Nabi ini digambarkan pada kita, fala'allaka bakhi'un nafsak. Nabi susah hati ni tuan-tuan, bukan takut jatuh maruah Nabi, dak. Tapi Nabi bimbang takut depa tak beriman dah lepas ni. Kerana tak tu, fala'allaka bakhi'un nafsak tu makna dia apa? Mungkin kamu bunuh diri, membinasakan diri kamu sekiranya mereka tak beriman dah lepas ni. Illam yu'minu bihadzal hadis, dengan berita ini, asafa, kerana kecewa. Dah Nabi duk harap depa masuk Islam, duk harap depa terima dakwah Islam. Tiba-tiba wahyu tak main tuan-tuan. Nabi yang susah hati, pas ni macam mana nak dakwah? Macam mana nak ajak depa masuk Islam? Jadi di awal surah tu menggambarkan perasaan Nabi dan memberitahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tugas baginda ialah bagi sampai dakwah ni. Padan dengan Quran ya. Quran ni, dalam Quran ni tak ada sebarang iwajah, yang bengkang-bengkok, yang tak betul, yang salah. Patut padan dengan Al-Quran tersebut sahaja untuk mengajak mereka kepada ajaran Islam. Lepas habis itu barulah Allah Subhanahu wa taala bagi jawapan. Start daripada am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka? Bagi kita pelik tak cerita ashabul kahfi ni tuan-tuan. Bagi orang Yahudi pun besar lah cerita tu, tidur sampai 300 tahun lebih boleh mangkit sihat balik ni kan. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala habaq di awal-awal surah ni, adakah kamu menyangka bahawa kisah ashabul kahfi, beberapa orang pemuda, 6-7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Taala, warraqim, dan anjing mereka tu, ar-raqim tu sebahagian ulama kata maksudnya ialah anjing tersebut. Nah, ikut mereka tidur dengan mereka tersebut tu. Mana dia? Min ayatina ajaba. Itu pelik sangat kah? Bagi Allah benda tu tak pelik mana pun. Tapi bagi manusia pelik lah. Boleh tidur lama-lama. Kita boleh tidur lama-lama, habis lama kan. Kalau orang minum ketum kot lah boleh tidur semalam. Kita tak boleh. Bagi Allah tak pelik benda tu. Biasa ya bagi Allah. Allah pelekeh dia pun rasa besar sangat tu kan. Dan sebenarnya kisah ini membuktikan kebenaran dakwah. Sebab kisah ni kisah apa tuan-tuan? Kisah pemuda-pemuda ni ialah pemuda yang nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Tak mau sembah berhala macam buat-buat kafir Quraisy tu. Sebenarnya bila turun ayat ni, sebenarnya tamparan lagi hebat kepada orang-orang Quraisy. Dan Allah cerita pula selepas kisah itulah yang kita duk baca tiap-tiap hari Jumaat sampai habis kisah tersebut. Allah jawab pula di ujung surah tersebut kisah tentang Dzulqarnain. Rajulun tafa masyariqal ardi wa magharibaha, yang ditanya oleh orang Yahudi, orang yang menguasai timur dan barat ni. Siapa dia? Kisah dia macam mana? Allah turunkan ayat tu, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kamu tentang kisah Dzulqarnain. Qul, katakan kepada mereka, habaq dia bang. Allah jawab tu kasar pasal depa rasa macam depa menang dah pada ketika itu. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan cerita sedikit kepada kamu tentang kisah dia. Barulah cerita satu kisah tersebut. Bila mai berkenaan dengan ar-ruh tuan-tuan, soalan yang ketiga yang ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah jawab dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kamu juga tentang ruh, tapi tentang ruh ni tuan-tuan tak ada jawapan. Allah kata apa? Qulir ruh. Qul, bagi tahu kat dia apa? Ar-ruhu min amri rabbi. Hak ni urusan Allah Taala. Tak ada siapa tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahkan kamu ni Allah bagi ilmu kepada kamu sikit. Orang Yahudi tuan-tuan, bila sampai ayat ni kat depa, depa kata, maksud hak sikit ilmu tu hampa ke kami sekali? Nabi kita tak kali dengan depa kali. Sebab ilmu ni sebenarnya walaupun rasa banyak, yang Allah Taala bagi kat manusia ni sikit.
Tak banyak mana pun yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Dan tujuan orang Yahudi tanya soalan yang terakhir ni ialah nak tengok Nabi ni dia nak reka. Bila Nabi SAW tak reka, habaq takat Allah Subhanahu wa taala bagi tahu sahaja, terdiam orang-orang Yahudi sekali tuan-tuan. Sebab betul. Hak yang dia tahu, yang betul dia habaq. Hak dia tak tahu, yang Allah Taala tak beritahu, hatta kepada kami pun tak tahu, Nabi Muhammad tak sebut tentang ruh. Kalaulah Nabi SAW piduk reka cerita tentang ar-ruh ni, maka dia akan tuduh Nabi SAW memang orang yang reka-reka ajaran dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ni tuan-tuan. Di ujung kisah ni ada satu kata-kata Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Dia nak baca kat tuan-tuan. Tangan ni dia ni. Lepas turun surah tu, Nabi kata kat Jibril, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ihtabasta anni ya Jibril hatta su'tu dhannan. Nabi kata kat Jibril, engkau telah terhalang daripada datang bertemu denganku. Ini engkau tak mai jumpa aku ni wahai Jibril dalam tempoh sampai 15 hari ni, sehingga hatta su'tu dhann, sehingga aku dah buruk sangka dah kepada engkau wahai Jibril. Lama ni dakwah tak apa nama ayat-ayat Quran yang Nabi sangat perlukan pada ketika itu, tiba-tiba tak mai tuan-tuan. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril kata kat Nabi SAW, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Jibril ajak Nabi SAW. Jibril kata, kami ini pun Jibril sendiri itulah, tak boleh sesuka hati nak mai jumpa Nabi SAW. Aku ni boleh mai turun ni kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada aku mai, baru aku boleh mai. Allah memiliki apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita, dan apa sahaja, dan Tuhanmu sekali-kali tidak pernah lupa. Sengaja Allah Ta'ala takdirkan kisah ni tuan-tuan. Salah satunya ialah nak mengajarkan kepada kita dan nak mengajak kepada orang Quraisy, di antara hikmah besarnya ialah Quran ni bukan mai daripada Nabi. Nabi bukan reka Quran. Kalau Allah tak bagi, Allah tidak turunkan Al-Quran, Nabi tak boleh nak buat apa. Jadi sebenarnya walaupun terjadi kisah ni dalam bentuk begitu tuan-tuan, tapi dari satu sudut, masa tu orang fikir betul Muhammad ni dia tak reka. Kalau tak mai wahyu, dia tak boleh nak ungkapkan Al-Quran seperti yang diturunkan kepada kita. Jadi sekadar itu dululah kuliah kita pada malam ni, yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.